Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita akan bedahkan 5 akaun TikTok. Akaun 113 Zeti Izati, 114 Tika Racun TikTok, 115 Kah Racun TikTok, 116 Azri dengan 117 Niota Malaysia lah, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 akaun untuk kita bedahkan dekat video yang ni lah. Okay, so kita pergi dulu dekat akaun Zeti Izati. Ya. Okay, so dekat sini kita akan kenal dulu akaun. Lepas tu baru kita akan bedah video-video dekat akaun ni lah. Okay, untuk kita kenal akaun first, akaun Zeti Izati Fakhar ke ni kan? Okay, so akaun ni maybe akaun dah lama. Dia ada 9.2k follower. Produk pun ada banyak. Ada 364 produk. Macam biasa bila kita bedah kat akaun affiliate, benda kita akan notice ni lah dekat atas ni logo warna merah ni dengan logo warna biru ni lah. Logo warna merah ni menandakan akaun ni banyak menghasilkan konten. Logo warna biru ni menandakan yang akaun ni reliable dengan sampel. Okay, so tak semua akaun affiliate ada logo ni. So bagus dan kekalkan lah. Okay, logo ni. Bio okay, racun TikTok by sharing. Okay, bio okay, kekalkan sahaja. Akaun ni didaftarkan dengan dua kategori lah. Pertama fashion dan juga elektronik. Boleh fokuskan video beg kuning dengan dua kategori ni lah. Satu terbaik, dua okey, tiga tu terlalu banyak. So dua kategori ni okey lah. Jumlahnya okey. Jadi fokuskan sahaja barang-barang beg kuning untuk kategori yang kita dah daftarkan akaun lah, untuk push lebih banyak view dan dapat lebih banyak sale lah. Seterusnya, dalam masa 30 hari, akaun ni dah menghasilkan 29 video dan dah convert kepada sale lah. Untuk kalau nak convert lebih banyak sale lagi, boleh tambahkan lagi jumlah video. Live kosong, dalam masa 30 hari tak pernah buat live. Nak buat live boleh untuk tambah convert lebih banyak sale. Sekarang ni pun berdasarkan pengalaman lah, saya pun dengan dalam grup GCC, kita push dua-dua. Kita push video pada masa pada sama kita push live. Okay, so sebab persaingan makin tinggi kan dekat TikTok ni. So kalau kita tak push kepada live kan, dia kena push konten lah. Kalau tak nak buat live tak apa, push lebih banyak konten sahaja. Tapi kalau rasa macam konten tu convert sale-nya kurang dan sebagainya, push kepada live pula. Cuba. Okay, kalau nak belajar macam mana nak convert sale melalui live, boleh tanya dalam grup Golden Circle Club. Dalam grup Golden Circle Club tu tanya je macam mana saya nak buat sale melalui live. Sebab kalau saya nak terang kat sini panjang. Dia ada teknik dia nak buat live ni untuk convert sale. Tanya je dalam grup Golden Circle Club tu, sebab ramai kita dalam grup Golden Circle Club tu. Saya pun juga, kita buat sale melalui dua-dua, video dan juga live. Okay. So untuk audience demografi ni benda yang sangat-sangat penting sebenarnya. Bila audience demografi kita ni bagus, insyaAllah baguslah sale kita. Kalau audience demografi kita ni problem, ada benda kita kena buat lah untuk adjust. Okay, so audience demografi account ni, kita boleh nampak ada balance 50% lelaki, 49% wanita. Dia boleh jadi pro and cons lah benda ni Okay, sekejap. Dan yang umur yang follow account ni 60% berumur 25 hingga 34 lah. Okay, macam ni So kalau contohlah memang awak nak jual fashion and elektronik ni, memang awak nak jual yang untuk dua-dua jantina, so awak mempunyai audience demografi yang bagus lah. Okay, sebab awak ada dua-dua jantina. Tapi kalau apa yang awak jual fashion elektronik ni, awak actually nak fokus kepada wanita sahaja. Sepatutnya awak punya persen ni female. Kalau memang awak punya prospek customer awak nak wanita sahaja, sepatutnya female ni paling-paling 70% lah. 70%. So kalau memang ini audience yang awak nak sebagai prospect customer, tak apalah, tak payah ubah. Tapi kalau awak actually nak fokus kepada wanita kan, so benda ni awak kena naikkan. Graf ni awak kena naikkan. Macam mana nak naikkan benda ni, take time. Dia takkan dalam seminggu dua. Dia paling-paling kurang dalam 3 bulan untuk kita naikkan dia punya graf ni lah. Kalau lah kan memang awak nak perempuan sebenarnya, awak punya prospect customer, awak kena naikkan dari 49 ni paling-paling elok cantik lah 70%.
70% wanita. So macam ni nak naikkan, buat lebih banyak konten yang boleh menarik wanita lah. Contoh awak buat tentang fashion, share tips-tips macam mana nak matchingkan baju ke, tips macam mana nak cepat bersiap ke. Banyakkan share educational punya tips untuk wanita. Nanti lama-lama dalam masa 3 bulan dia boleh naik. Okay, paling-paling cantik 70% lah untuk prospek yang kita nak. Tapi kalau memang you nak prospek yang ini, lelaki perempuan, so biarkan, tak ada apa yang tak payah nak ubah apa-apalah dari segi konten awak. Untuk umur pula, ini adalah orang kata kategori umur yang kita jual apa sahaja diorang boleh belilah, berumur 25 hingga 34 ni. Sebab diorang ada kekuatan ekonomi, diorang ada kuasa untuk membeli. Okay, so untuk bahagian umur tak ada apa-apa masalah lah, cuma bahagian gender ni. Kalau memang ini yang awak nak, kekalkan. Kalau tidak, buat macam yang saya cakap tadi. Okay, so itu untuk kita kenal akaun lah. Seterusnya kita tengok kepada video-video dekat akaun ni. Okay, so akaun ni, firstly kita akan tengok dulu adakah akaun ni akaun yang stuck di 100 view. Sebab itu adalah masalah kebanyakan affiliate sekarang kan. Okay, jom kita tengok cara nak tengok senang je. Akaun ni kita scroll je ke bawah macam ni. Okay, contoh, okay, kita stop kat sini contoh Okay, so dekat sini kita ada berapa video? Kita ada 4 kali 4, 16. So daripada 16 video ni kita akan tengok ada tak video yang stuck di 100 view. Okay, jom kita kira So ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 14 daripada 16 video stuck di 100 view dan ada yang bawah 100 view. Contohnya macam ni kan, 97, 51, 83. 13 kan. 13 daripada 16 video. Banyak ke tak banyak? Banyak. Okay. So kalau saya bercakap memang akaun ni akaun yang dah start di 100 view lah. Okay. Sekejap Bayangkan follower awak 9,000. Okay. Bayangkan follower awak 9,000. Tapi video awak semua majority, walaupun adalah yang tiba-tiba ni 3,000 kan. Majority video awak start di 100 view. Benda tu sihat ke tak sihat? Tak sihat lah. Sepatutnya kalau dengan awak ada follower 9,000 ni, paling-paling kurang setiap video awak paling kurang 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Semua ni. Itu paling-paling kurang lah untuk follower awak yang 9,000. Jadi saya boleh cakap awak ni dah start dan engagement awak memang tak cantik walaupun follower awak 9,000. Jadi apa yang perlu buat untuk awak keluar daripada start di 100 view ni? Firstly, awak kena bersihkan akaun. Saya nak tengok satu-satu video pun tak boleh sebab terlalu banyak, betul tak? Awak sendiri tahu sejarah akaun ni, awak pernah post apa, buat apa dan sebagainya. Cumanya, saya boleh cakap untuk akaun yang dah start dekat 100 view macam ni, first kena bersihkan akaun. Macam mana nak bersihkan akaun? Okay, first awak pergi dekat TikTok saya, dekat playlist saya kan, atas ni ada playlist. Buka playlist start 100 view. Kalau awak rajin dan memang awak komit nak bersihkan akaun yang start di 100 view ni, awak tengok semua video saya tu. Tengok semua, study. Awak ada buat yang mana, betul kan? Okay? Okay, itu firstly. Buka playlist saya start 100 view. Kalau memang awak tak ada masa sangat, saya cakap, saya cadangkan awak buka satu video dulu. Video yang sangat-sangat penting untuk awak bersihkan akaun ni. Pergi dekat TikTok saya tu, playlist start 100 view. Awak cari satu video ni. Ada satu video ni saya ajar 5 cara untuk bersihkan akaun. Buat dulu yang itu. Kalau awak memang tak ada masa sangat nak study semua video saya tu, awak study yang 5 cara untuk bersihkan akaun. Lepas tu awak bersihkan akaun awak ni. Saya tak boleh nak tengok satu-satu video sebab video pun dah banyak kan. Bawah-bawah lagi beratus-ratus video, betul tak? Dan awak sendiri tahu apa yang awak dah posting. So bersihkan dulu akaun dengan 5 cara yang saya ajar tu. Lepas awak dah bersihkan akaun, awak start buat personal branding. Boleh tengok dekat kita punya channel YouTube. Awak pergi dulu dekat Telegram Info GCC. Ada 10 episod editing kan. Episod yang first tu saya ajar tentang personal branding. Pergi tengok video tu, apa yang saya ajar tentang personal branding. Kena buat personal branding. Okay?
So itulah untuk bantu start di 100 view macam ni. Start macam ni awak, sepatutnya macam saya cakap tadi lah, sepatutnya follow awak 9,000 ni, setiap video awak sepatutnya paling-paling kurang, view awak setiap video paling kurang 1,000 kan. Nampak tak? Dah start teruk. Ni saya memang cakap start teruk lah ni. Start teruk. Okay. So kalau awak tak perbaiki akaun ni, dia akan kekal stuck macam ni sampai 60 hari hingga 90 hari, malah lebih sampai 90 hari. Ada akaun yang saya jumpa, dia start daripada tahun lepas bulan 11. Bulan 11 tahun lepas. Bulan 6 tahun ni baru akaun dia elok. Bayangkan berapa bulan tu? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 bulan akaun dia start. Okay. So, awak kena cepat-cepat bertindak lah. Kalau tidak, akaun ni akan stuck macam ni. Kita tak tahu sampai berapa lama. Okay. So, itu untuk start di 100 view lah. Kena ambil tindakan segera. Seterusnya, untuk apa ni? Untuk kuantiti video. Sehari berapa posting kita akan tengok. Ni satu hari yang lepas. Satu hari yang lepas. 2 hari yang lepas. 2. Ni 3 hari yang lepas. 1. Lepas tu 5 hari yang lepas. Hari keempat tak ada video langsung. Okay, so untuk akaun yang dah start di 100 view macam ni. Untuk akaun yang dah start di 100 view macam ni. Dan juga akaun yang bawah 10k follower kan. Memang saya ajar dalam e-book saya paling kurang sehari 3 hingga 5 video. Dan jangan ada hari yang tak ada konten. Sebab bila bawah 10,000 follower dan memang akaun awak pula memang dah start di 100 view. Bila kita ada hari yang kita skip buat konten, lepas tu konten kita pun kita tak banyak push kan. Dia akan efek kepada views lah. Dia akan efek kepada views. Nak baiki akaun ni memang dia kena kerja keras sikit. Kena konsisten dan kena push banyak konten. Konten berkualiti lah. Bukan yang macam konten-konten random. Macam nak tahu konten-konten random tu nanti tengok 5 cara untuk bersihkan akaun tu. Bila kita banyak buat konten-konten random, benda tu mengganggu kita punya algoritma. Boleh tengok dekat 5 cara untuk bersihkan akaun. Saya dah ajar apa konten random yang kita kena delete atau hide daripada kita punya akaun. Okay, so dari segi kuantiti video kena improve lah. Paling kurang 3 hingga 5 video sehari dan jangan ada hari yang tak ada konten. Itu kalau betul awak nak cepat-cepat keluar daripada start 100 view dan memang awak nak maintain sale setiap hari lah. Itu. Okay, so seterusnya SEO. SEO ni selalu kita akan tengok dekat video beg kuning lah. Okay, so SEO ni macam biasa. Dekat atas ni kan, kotak dekat atas ni, inilah kotak SEO. So, yang ini tak keluar Tak keluar. So, ini jual apa? Ini jual apa ni? Baju kurung tak keluar SEO-nya. Okay, blouse keluar. Ni apa jual? Dress tak keluar. Lagi awak jual blouse. Blouse ni tak keluar. Okay, so pastikan video kita 70 hingga 80% keluar SEO dia. So macam mana nak tulis SEO? Saya ada ajar dalam e-book saya. Kalau nak tambah lagi ilmu tentang SEO, boleh tengok dekat saya punya TikTok. Ada playlist saya ajar SEO. Boleh tengok dari situ. So SEO ni kena improve lah. Pastikan 70 hingga 80% video-video kita dekat TikTok ni, yang video beg kuning, pastikan 70 hingga 80% keluar SEO dia. Barulah TikTok akan push kepada potential buyer lah. Seterusnya kepada editing. Okay, editing ni bila kita ambil video yang bukan kita punya lah. Contoh macam ni ni bukan video kita punya kan. Bila video yang bukan kita punya macam ni, pastikan editing tu cukup untuk mengubah ID video yang asal. Sebab kalau editing tu tak cukup mengubah ID video yang asal, TikTok dia tak akan push view. Nampak tak? Bila post ni 83 view ni kan. Bila post ni 16 hari bulan 3. 16 hari bulan 3 ni kiranya dah orang kata dah nak 2 minggu lah kot kan. Seminggu nak ke 2 minggu lah kan. Takkanlah dah sekira seminggu lah. Takkanlah dah seminggu view dia masih 83. Sepatutnya 83 ni paling-paling selepas kita post 15 minit ke kan. 15 minit okey lah 83 view. Takkanlah lepas seminggu masih 83 dan stuck. Sebab tu kena tengok. Kalau macam video yang awak ambil daripada bukan awak punya kan. Awak klik, awak tengok kat bawah ni, bahagian bawah ni kanan, dia ada button more data tau. Klik more data tu, ada langgar apa-apa violation tak? Ada dapat minor violation tak?
Okey, macam tu. So editing kena cukup. Macam mana nak pastikan editing tu cukup? Saya ada ajar editing dekat group, buka Telegram info GCC, ada 10 episod editing. 10 episod editing tu boleh tengok semua. Macam mana saya ajar untuk ubah ID video yang asal. Cumanya pastikan kalau kita ambil video tu dari sumber-sumber yang halal lah. Jangan kita ambil daripada video affiliate lain. Okay, so editing maybe kena improve lah kalau ambil video daripada tempat lain. Seterusnya adalah 4R. 4R di mana kalau kita post video, kita jadi orang yang first like, comment, save dan share lah. Okay, sekejap Okay, macam ni okay lah ni. Bila awak post video, awak yang hidupkan engagement kat video tu lah. Dia macam ni sebenarnya dari segi psikologi, bila orang tengok video tu ada komen, sedangkan kita yang komen kan, tak kisahlah satu komen pun kan, dia jadi satu psikologi kepada orang untuk komen juga. So sebab tu saya ajar kalau kita post video, jadilah orang first yang like, comment, save dan share video kita. Okay, so itulah saya cakap akaun ni memang kena baiki lah, kena baiki. Kena bersihkan akaun, kena buat personal branding, SEO kena perbaiki, editing kalau ambil video daripada luar pun kena improve. So itulah, kena perbaiki betul-betul lah start di 100 view ni. Sebab kalau awak tak all out untuk perbaiki, dia akan stuck macam ni, lama berbulan. Okay, so itu saja. Apa-apa boleh tanya dalam grup Golden Circle Club. Okay, seterusnya kita pergi kepada akaun Atikah. Yeah. Okay. Sekejap Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita akan bedah akaun Tikah Racun TikTok. Kita akan kenal dulu akaun, lepas tu baru kita akan pergi dekat satu-satu video dalam akaun ni lah. Okay, so akaun Tikah Racun TikTok ni macam biasa kita akan notice logo warna merah ni lah. Logo ni menandakan akaun ni banyak menghasilkan konten ataupun banyak buat live lah. Dan tak semua akaun affiliate ada logo ni. So tahniah, kekalkan, dan seller sangat suka affiliate yang ada logo macam ni. Okay, seterusnya akaun ni ada 3.4k follower, ada 84 produk, bio okey, kekalkan sahaja. Akaun ni didaftarkan dengan satu kategori iaitu home and lifestyle. Satu kategori okey lah, terbaik. Fokus sahaja kategori yang kita dah daftarkan akaun kita. Fokuskan untuk buat video beg kuning lah pada kategori yang kita dah daftarkan untuk dapat lebih banyak view dan lebih banyak sale. Okey, dalam masa 30 hari akaun ni dah menghasilkan 30 video dan dah convert kepada sale lah. So bagus, kekalkan ataupun boleh tambahkan lagi untuk convert lebih banyak sale. Tak pernah lagi buat live, nak try buat live boleh sekarang ni actually memang kita galakkan untuk buat video pada masa sama, buat juga live. Sebab sekarang ni terlalu ramai kan affiliate yang bersaing dekat TikTok ni. So kalau kita tak bergerak lebih sikit kan, kita memang agak kurang lah kan. So kalau sebaiknya push lah juga untuk buat live kan. Kalau nak belajar macam mana nak dapatkan sale melalui live, boleh tanya dalam grup Golden Circle Club. Ramai dalam kita GCC buat live untuk dapatkan sale. Saya sendiri pun sama, buat live untuk dapatkan sale. Tapi saya nak explain kat sini, dia akan jadi panjang lah. Nanti kalau nak belajar macam mana dapatkan sale daripada live, tanya je dalam grup Golden Circle Club tu. Kita akan share, kita akan bantu, okay? So kalau tak nak buat live pun tak apalah kan. Fokus buat konten saja, boleh tambah. Cuma digalakkanlah sekarang ni untuk cubalah tambah. Okay, seterusnya audience demography. Audience demography, kalau kita tengok dekat sini, dia balance wanita 48%, 51% lelaki. Yang view ataupun yang follow account ni lah. Okay, yang umur pula dia macam ada dua kategori. 49% berumur 25 hingga 34 dan 48% berumur 35 ke atas. Okey, dia macam ni. Okey, kenapa audience demografi ni sangat penting untuk kita faham? Sebab audience demografi ni dia efek kepada sale kita. Contohlah awak nak jual barang home and lifestyle. Awak nak jual barang home and lifestyle ni, adakah awak promote barang-barang yang memang untuk dua-dua jantina? Okey, adakah memang dua-dua jantina ni untuk awak punya prospek customer? Memang awak nak target prospek customer awak memang ini, lelaki dan perempuan. Ataupun sebenarnya awak nak target ibu-ibu, wanita-wanita kan. Tapi baru 48% yang follow awak ataupun yang view account awak. So dekat situ awak kena improve lah. Macam mana nak naikkan wanita ni
Kalau sepatutnya lah, kalau kita memang nak target golongan wanita sebagai customer kita, sepatutnya wanita ni paling cantik 70% lah. 70% female, baru kena dengan prospek kita. So kalau nak improve female ni naik jadi 70%, benda ni take time. Dia bukan sehari dua ataupun seminggu 2 minggu. Dia take time paling-paling 3 bulan. So macam mana nak naikkan daripada 48% ni, paling-paling kita nak naikkan jadi 70%. Cara dia adalah awak kena banyakkan konten-konten yang menarik golongan wanita. Pada saya, konten yang macam mana yang lebih kepada educational. Yang macam share tips ke, macam contohlah awak nak jual barang-barang rumah kan, awak share lah tips-tips untuk ibu-ibu macam mana nak mengemas dengan cara yang mudah ke, macam mana nak bersihkan kipas tanpa kita perlu bersusah payah ke. So, banyakkan konten-konten yang educational yang fokus kepada wanita. Faham tak? Kalau actually awak punya prospek memang awak nak naikkan 70% female lah. Kalau memang inilah awak punya prospek customer, tak apa, biarkan. Cumanya macam saya cakap tadi, kalau ini tak kena dengan prospek customer awak nak ubah, macam yang saya cakap tadi lah, benda tu take time dalam masa 3 bulan, banyakkan konten yang untuk kita tarik jantina yang kita nak. Okay? Sebab benda ni efek kepada sale kita lah. Okay, untuk umur pula pada saya tak ada masalah sangat, sebab orang yang berumur 25 hingga 34 hingga 35 ke atas ni, diorang ni ada kekuatan ekonomi lah. So diorang nak beli apa sahaja pun tak ada masalah. Cumanya dekat sini lah. Kalau tak kena dengan awak punya target prospect customer, kena improve lah dekat sini. Okay? So itu untuk kita kenal account. Seterusnya kita pergi kepada video-video dekat account ni. Kejap ya, saya minum kejap. Bismillah. Okay, so untuk account ni, untuk account Tika Racun TikTok ni, firstly kita akan tengok adakah account ni account yang start di 100 view. Cara nak tengok mudah je, kita scroll je ke bawah macam ni. Kita scroll ke bawah macam ni. Okay, contohlah kita stop dekat sini Okay, kita stop dekat sini. So ada berapa video? 4 kali 4, 16 Daripada 16 video ni, ada tak yang start di 100 view? Okay, jom kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daripada 16 video start di 100 view. So kita boleh cakap dalam separuh lah. Separuh dari jumlah tu start di 100 view. Okay. Tapi ada juga video yang atas 100. Contoh ni 200, 200, 300, 1000, 1000, 10,000. Okay. Alhamdulillah. Sorry Okay. So, apa yang saya boleh cakap, account ni dah menunjukkan tanda yang start di 100. Nampak tak? Kalau tengok yang latest pun, cuba tengok yang latest pun. Nampak tak nombor 100 banyak? 100, 100, 100, 100. Banyak kan? Tapi saya boleh cakap macam ni. Dia start dekat 100 view ni pun dia ada tahap dia. Dia start di tahap apa? Ni account baru ke? 3.5. Sama ada account ni awak pernah guna ataupun memang account ni account baru. Sekejap Kalau account ni account baru, awak boleh tengok engagement Tapi itulah, saya tak rasa ni account, tak tahulah saya nak cakap. Kalau ni account baru, memang nampak lah baru waktu awal awak post tu engagement cantik ni, nampak ni 600, 900, 400. After that dia stuck kan? Nampak tak dia stuck? 100, 100, 100, 100, 100, 100 macam ni Okay, so apa yang saya cakap, actually account ni memang kita dah nampak pun dia start di 100 view. Dia dah start di 100 view. Cumanya kalau start pun kita ada tahap dia, tahap awal, pertengahan, tahap critical. So kita boleh cakap dia start di tahap pertengahan lah. Dia start di tahap pertengahan. Dia boleh jatuh ke tahap critical. Tahap critical ni di mana dia sampai ada puluh-puluh lagi view tu. Tapi apa yang saya boleh cakap, first view saya lah, kalau saya tengok account ni kenapa start di 100 view ya. First view saya adalah bila
Okay, first view saya macam ni Firstly, before saya tengok yang saya cakap first view saya tu. Firstly, awak kena bersihkan dulu akaun. Sebab saya tak tahu adakah akaun awak ni ada buat benda yang pelik-pelik. Pelik-pelik maksud saya kalau macam contoh awak nampak ni, following awak lebih banyak daripada follower. Saya takut awak ada buat macam ilmu yang macam follow back tu ke. Benda tu mengganggu view engagement dekat akaun kita sebenarnya So, apa yang awak perlu buat akaun ni, dia dah stuck di tahap saya cakap pertengahan lah Awak pergi dekat akaun TikTok saya, awak tengok ada playlist stuck 100 view. Buka playlist stuck 100 view tu, awak cari video 5 cara untuk bersihkan akaun. 5 cara untuk bersihkan akaun. Awak bersihkan dulu akaun ni. Kalau ada buat yang saya cakap tu, bersihkan dulu akaun ni dengan 5 cara tu. Lepas awak dah bersihkan akaun, lepas dah bersihkan akaun ni secara overall bila saya tengok, kita tahu apa masalah dia. Masalah akaun ni adalah dia banyak guna video yang bukan dia punya. Bila kita banyak guna video yang bukan kita punya, kan? Macam contoh macam ni. Contoh macam ni Ni bukan video awak kan? Ni video kan? Video dari sumber luar lah Okay, bila akaun ni banyak guna video yang daripada sumber luar, kalau editing tak cukup, editing tidak cukup mengubah ID, TikTok dia takkan push. Itu satu bab lah. Tapi, pada saya masalah utama akaun ni yang lebih lagi daripada masalah editing tadi tu lah. Actually, masalah akaun ni adalah dia tak ada personal branding. Dia tak ada personal branding yang boleh menarik orang ke akaun dia. Saya faham awak buat personal branding, awak nak buat video selang-selang beg kuning tau, buat video macam ni kan. Macam ni zikir anak ke sekolah ni, ingin berjaya letak kepercayaan pada diri, apa semua kan. Okay. Benda ni dia boleh menarik engagement. Tapi akaun awak ni, kalau awak betul nak pecahkan start dekat 100 view ni, awak kena ada lahirkan personal branding. Personal branding, siapakah pemilik akaun ni? Mana dia? Siapa dia? Mana wataknya? Tak nampak. Mana awak? Manakah awak di akaun ni? Tak nampak. So, awak kena lahirkan personal branding kat akaun ni. Kena ada watak. Kalau awak malu nak tunjuk muka awak, boleh guna avatar. Sekarang ni ada macam-macam teknik. Boleh guna avatar, kan? Akaun ni tak ada personal branding. So, apa saya boleh cakap dengan awak? Akaun awak ni dah start di tahap pertengahan. Kalau awak biarkan macam ni, dia akan jatuh ke start tahap yang teruk. Okay, start di tahap yang teruk ni. Lepas tu benda tu boleh sampai 30 hingga 60 hari, 60 hingga 90 hari, malah lebih daripada 90 hari. Awak kena lahirkan personal branding. Itu isu utama akaun ni sebenarnya. So, kalau awak nak belajar personal branding, saya ada ajar dekat dalam grup Telegram Info GCC, ada 10 episod editing tu. Episod pertama adalah personal branding. Awak pergi tengok episod first yang saya explain tentang personal branding tu dan lahirkan personal branding dekat akaun awak ni. Selagi awak tak lahirkan personal branding dekat akaun awak ni, dia akan stuck macam ni. Dan sampai satu masa, dia akan start di tahap yang kritikal. Waktu tu, awak nak elokkan lagi susah. Sampai awak akan rasa give up. Okay, so apa yang saya bercakap akaun ni, awak kena bersihkan akaun. Lepas tu, kena baiki editing lah. Kalau editing tu improve. Tapi yang paling-paling problem akaun ni adalah personal branding tak ada. Kena lahirkan personal branding, okay. Kena take action seriously sekarang ni. Kalau tak, akaun ni akan start di tahap kritikal dan awak akan stres lah nak jaga akaun ni. Seterusnya, akaun ni berapa posting sehari lah Ni 1 hari yang lepas, 2 hari yang lepas, 1, 2. 3 hari yang lepas, 4 hari yang lepas, 5 hari yang lepas. Tiba-tiba 12 bulan 6. 10 bulan 6, 9 bulan 6, 8 bulan 6. Okey, macam ni Untuk follower yang bawah 10,000, memang saya selalu ajar dan saya sebut dalam e-book saya. Follower bawah 10,000, paling-paling kurang 3 hingga 5 video sehari dan jangan ada hari yang tak ada konten. Kalau betul awak nak start daripada 100 view ni, betul awak nak baiki akaun, 3 hingga 5 konten sehari dan jangan ada hari yang tak ada konten. Itu cara untuk awak baiki views dan juga untuk awak maintain sale everyday lah. Untuk follower yang bawah 10k, memang kena kerja keras sikit lah. So, kena improve lah dari sudut kuantiti video. Seterusnya untuk SEO lah. SEO ni kita akan tengok video-video yang dah 2-3 hari lepas lah. So, contohnya awak jual apa? Rak. Kan? SEO tak keluar kan?
kan kotak find related content ni tak keluar So kita akan tengok video beg kuning saja. Sorry. So nampak tak keluar Tak keluar juga. Tak keluar juga. Tak keluar juga. Tak keluar juga. So account ni kena perbaiki SEO lah. Kena perbaiki SEO. Kena improve SEO. Tak keluar langsung SEO nya. Sayang Bila SEO tak keluar, TikTok dia tak push kepada potential buyer. Awak punya SEO satu pun tak keluar ni. Sayang sangat sayang. So apa yang kena buat? Kena improve lah dari sudut SEO. Boleh baca dalam ebook saya berkenaan SEO. Boleh tengok dalam TikTok saya ada playlist SEO. Kena improve bahagian SEO. Pastikan daripada video kita ni semua 70 hingga 80% keluar SEO dia. Okay, so SEO kena improve. Dari segi editing, macam saya cakap tadi, editing. Kalau video tu ambil yang bukan kita punya, editing pastikan cukup untuk mengubah ID. Editing yang mengubah ID, saya ada ajar 10 episod editing. Okay, so boleh improve dekat awak punya video. Saya rasa awak punya video ni maybe editing dah okay lah. Awak kena tukar kedudukan video dan sebagainya kan. Boleh tengok 10 episod yang saya ajar tentang editing lah. Tapi apa-apa pun tu saya cakap, daripada editing, masalah awak nombor satu adalah account ni tak ada personal branding. Itu je sebenarnya. Bila tak ada personal branding, tak ada engagement yang bagus, dia akan stuck macam ni lah. Walaupun editing awak tu dah bagus. Okay. So seterusnya kepada 4R. 4R di mana kalau kita post video, kita jadi orang yang first like, comment, save dan share lah. Okay, so okay lah ni. Bila awak post, awak jadi orang yang first comment. Okay, bagus. So account ni dia dah start di tahap pertengahan lah. 100 view. Memang kena improve awak. Memang kena improve. Masalah utama awak adalah tak ada personal branding. Selagi awak tak mau lahirkan personal branding, dia akan macam ni lah. Sampai masa dia akan start dengan tahap yang kritikal kalau awak tak mau keluarkan personal branding. 60 hingga 90 hari hingga lebih dia akan start. So terpulang lah kalau awak masih nak biarkan view awak macam ni, ikut. Tapi kalau saya cakap awak kena ambil tindakan lah, kalau tak dia akan start tahap kritikal. So itu sajalah untuk account ni. Saya akan pergi kepada next account. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So account Ika Store. Account Ika Store ni macam biasalah logo warna merah ni lah kita akan notice dulu. So logo warna merah ni menandakan account ni banyak menghasilkan konten ataupun banyak buat live lah. Bio okay, kekalkan sahaja. Follower ada 7k follower, produk ada 120 produk. Okay, so account ni didaftarkan dengan 3 kategori, fashion, home and lifestyle, mom and babies lah. 3 kategori ni banyak Kalau awak nak maintain sale, memang awak kena push banyak video lah. Tapi kalau awak rasa awak tak boleh nak maintain 3 kategori ni, awak fokus 1 atau 2 kategori pun okay untuk video-video beg kuning awak lah. Okay, so untuk video, dalam masa 30 hari awak dah menghasilkan 24 video dan dah convert kepada sale jugalah. Untuk live tak pernah buat lagi. Nak buat live boleh kan, sebab follower awak dah 7k. Nak buat live boleh lah. Sekarang ni saya memang galakkan lah kalau kita buat live sebenarnya, sebab kita dah banyak saingan. Kalau kita buat live, kita kira macam 5 langkah ke depan lah daripada affiliate lain. Okay, so tak nak buat live tak apa, banyakkan lagi konten lah. Okay. Untuk audience demografi account ni 55% adalah wanita, 44% adalah lelaki. Kita boleh cakap dia hampir-hampir sama lah dia punya portion dia So kalau memang itu yang awak nak audience awak balance dua-dua, so tak ada masalah lah, awak kekalkan saja. Tapi kalau sebenarnya prospek customer awak adalah awak nak wanita, so awak kena improve ni. Daripada 50% ni awak kena naikkan ke 70%. Macam mana nak naikkan? Benda tu take time. Dia tak akan seminggu dua. Dia paling-paling 3 bulan lah. So kalau nak naikkan female ni, paling cantik sebenarnya kalau itulah sebenarnya wanita tu adalah prospek yang awak nak. So paling cantik sebenarnya 70% lah female. So apa yang awak boleh buat dalam masa 3 bulan, awak kena banyakkan video-video yang educational yang boleh tarik para wanita lah datang dekat account awak.
Okay, tips-tips ibu ke, tips mengemas ke, macam tu lah. More kepada educational lah. Benda tu boleh menaikkan kita punya apa tu, followers ataupun views yang wanita ni jadi 70%. Benda tu take time dalam 3 bulan macam tu. Okey, seterusnya umur. Yang follow account ni ataupun yang view account ni 55% berumur 25 hingga 34 lah. So kita boleh cakap itu adalah kategori majority. So umur ni, umur yang pada saya tak ada masalah lah nak beli ke apa ke, sebab dalam kategori umur ni diorang ada kekuatan ekonomi, diorang ada kuasa untuk membeli So diorang boleh membelilah. So dari segi umur tak ada masalah, cuma ni lah kalau rasa memang prospek awak ini, tak apalah biarkan. Kalau prospek awak nak wanita, kena kerja keras sikit lah untuk naikkan jadi 70% paling kurang. Okay, so seterusnya untuk account ni, untuk account ni, firstly kita akan tengok lah dekat account ni, account yang start di 100 view. So mudahlah, macam biasa kita akan scroll ke bawah. Okay, so kita contohlah kita stop kat sini So ada berapa video? 4 kali 4, 16. Daripada 16 video ni ada tak yang start di 100 view? Jom kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 daripada 16 video start di 100 view lah. So memang saya cakap account ni account yang start di 100 view lah. So bila dah start di 100 view ni, macam account yang tadi saya bedahkan account ni memang first thing saya perasan dia tak ada personal branding. Bila akaun kita ni semua menjual, saya faham awak selang-selihkan dengan video-video ceramah macam contoh kan ni. Macam ni awak video-video ceramah ke, zikir ke kan macam ni, boleh. Tapi benda tu tak push good engagement sangat. Akaun ni bila kita scroll memang benda first saya cakap tak ada personal branding. Itu je, tak ada personal branding. Kena lahirkan personal branding lah. Tengok dekat saya punya video editing tu, ada 10 episod saya ada ajar editing. Benda first saya ajar tentang personal branding. Lahirkan personal branding dalam account ni. Kita tak tahu account ni milik siapa ni. Kita scroll siapa punya account ni. Tak ada personal branding dia. Tak ada watak dia. Mana personal branding dia. Kena lahirkan. After that, video ni bila banyak guna yang bukan kita punya editing lah. Nak masuk saya nak cakap editing. So kalau contoh kalau guna video-video yang daripada luar, pastikan editing tu cukup lah. Ni kalau macam ni saya rasa awak banyak editing yang guna macam gambar-gambar sahaja kan. Improve lah pada saya. Kalau banyak guna gambar-gambar, try lah buat video kan. Awak kena improve lah dari segi editing awak tu. Saya nak cakap actually isu utama account ni dia personal branding tak ada. Dia sama macam account sebelum ni. Dan kalau awak selesa buat macam ni, satu masa dia akan start di tahap kritikal account ni. Dia akan start di tahap kritikal. Memang awak boleh tarik macam ni kan. Sikit je ni. Dia tak push pun video beg kuning awak. Nampak video beg kuning awak? 100 dia tak push. Awak kena push account ni, tarik engagement cantik dengan personal branding. Itu je saya cakap. Okay. So account ni dari sudut konsistensi dia, ni macam tadilah saya cakap dia ada tak konsisten sangat lah. So account yang bawah 10,000 follower, paling kurang 3 hingga 5 video sehari dan jangan ada hari yang tak ada konten. Okay, 3 hingga 5 video sehari dan jangan ada hari yang tak ada konten. Memang kena kerja keras sikit lah untuk follow bawah 10,000 sebab korang tak ada organic follower lagi. Seterusnya untuk editing memang kena improve lah awak. Kalau awak rasa awak punya editing macam ni tak boleh push view kan, awak kena improve. Jangan buat yang sama. Faham tak? Kena improve lah. Kalau awak tengok selama ni awak buat macam tu, stay je dekat 100 lebih. Takkan awak nak buat editing yang sama. Improve. Jangan post lepas tu biar. Jangan post. Awak kena improve benda tu. Okay? So, editing kena improve lah awak. Jangan buat macam melepaskan batuk di tangga lah macam tu kan. Rugi lah. Nanti awak penat tapi awak rasa tak ada hasil sangat. Okay? So kalau awak rasa awak buat editing yang macam tukar-tukar gambar ni tak ada hasil sangat kan, awak try buat video. Awak belilah satu baju tu, awak pakai, awak tunjuk contoh lah saya cakap kan. Sebab awak punya video dah banyak, awak buat editing yang sama, view tak push kan. Try lah ubah.
Jangan kita buat kesilapan yang sama kan. Kita kena improve dan improve. Kita tengok video ni dah lama post pun kan. 28.5 kan. Masih lagi 100 view. Improve lah editing. Janganlah buat yang sama. Try improve. Itu namanya kita berbisnes. Kita jangan ulang yang sama. Kita kena improve. Sentiasa improve. Okay. So seterusnya editing yang kena improve lah. Seterusnya 4 di mana kalau kita post video kita jadi orang yang first like, comment, save dan share lah. Okay, bagus awak. Saya rasa awak ni owner account yang sama juga tadi. So account awak dua-dua ada isu yang sama. Personal branding tak ada, editing awak kena improve. Okay. So kalau awak rasa awak buat affiliate, awak boleh dapat banyak sale dengan macam tu. Salah. Account kita kalau affiliate nak dapatkan banyak sale, personal branding is very very important. Okay, kena lahirkan personal branding. Jangan hanya macam menjual dan tarik engagement hanya dengan video-video motivasi macam ni, jangan. Apa saya cakap, pergi belajar. Contoh, awak nak jadikan account ni fokus kepada fashion kan. Awak pergi study account-account yang jual baju. Awak search blouse, awak tengok video-video yang TikTok suggestkan berkenaan blouse. Awak tengok macam mana. Ni macam ni saya ajar awak ni. Awak nak jual baju kurung kan, contoh kan. Awak search kat sini. Baju kurung. Awak tengok bila kita search baju kurung, TikTok akan suggestkan video-video yang banyak macam ni. Nampak tak like dia ada 17k like. Cuba kita buka macam mana dia promote macam mana dia buat video. Kita study macam tu lah. Macam tu cara kita improve account kita. Awak tengok dia tunjuk dia pakai. Lepas tu awak tengok account dia nampak tak personal branding? Kita buka je account dia, kita tahu siapa punya account ni. Macam tu ke account awak? Tak kan? Account awak tak ada personal branding. Cara awak nak improve, awak contohlah awak nak buat account tu jual fashion, baju kurung kan. Awak carilah 5 account yang jual baju kurung contoh. Contoh macam ni lah kan. Awak tengok macam ni dia buat video. Contoh tengok macam ni dia buat video. Contoh macam ni. Dia pakai kan. So kita improve lah. Video kita improve. Kita pergi cari paling kurang tengok ni. Kita tahu siapa owner account ni. Nampak tak? Kita improve. Awak nampak tak dia punya engagement cantik? Nampak tak engagement dia cantik? 600, 3,000, 400. Cantik. Mana ada start dekat 100? Mana ada start dekat 100? So awak kalau awak nak pergi jauh dengan affiliate ni, awak kena belajar. Kena belajar untuk improve. Jangan awak dah account awak macam tu, patut awak biarkan je. Jangan. Tu salah. Okay? So itulah untuk account Ika Racun TikTok ni. Saya rasa tadi pun account awak juga. Benda sama kena improve Study. Cara paling mudah untuk kita improve kita study melalui account lain. Kita tengok dia buat macam mana, kita tiru fasi dan kita buat di account kita. Benda paling crucial account awak ni tak ada personal branding. Itu saya cakap. Tu dia stop macam ni. Kalau awak tak improve, dia akan start lama dan rugilah awak. Okay, so apa-apa boleh tanya dalam grup Golden Circle Club, okay. So saya pergi kepada next account. Next account adalah account ni, Kak Azri ni. Sekejap. Okay, sekejap saya minum sekejap. Bismillah. Okay, so account ni account lama lah account Tuan Azri ni. Okay, so macam biasa bila kita nak ni, first kita akan kenal dulu account, lepas tu baru kita akan tengok video-video dekat account ni lah. Okay, so kalau kita tengok account ni macam biasa, kita akan notice logo warna merah ni lah. Nampak tak logo ni menandakan account ni banyak menghasilkan konten ataupun banyak buat live lah. So bagus Tania kekalkan logo ni sebab tak semua account affiliate ada logo warna merah ni. Dan seller-seller sukalah bila account yang ada logo warna merah ni. Account ni ada 76k follower, ada 106 produk. Maybe account ni dah lama guna untuk personal, baru dia nak start untuk affiliate lah. Account ni kalau tengok dia punya bio, okey lah, kekalkan sahaja. Account ni didaftarkan dengan 3 kategori, fashion, home and lifestyle dan juga food. 3 kategori ni banyak lah sebenarnya. Kalau rasa nak jaga
3 kategori ni boleh, tapi kena push banyak video ataupun buat live untuk ketiga-tiga kategori ni lah. Kalau rasa tak boleh, fokus pada satu atau dua kategori pun okey. Seterusnya untuk video, akaun ni dalam masa 30 hari dia ada menghasilkan 27 video backcoding. Alhamdulillah. Pada masa sama dia pun buat live. Dalam masa 30 hari 50 kali dia buat live. Dan kalau kita tengok, memang daripada live dia yang banyak convert sale. So macam yang saya cakap dengan akaun-akaun sebelum ni lah. Kan, kalau follower tu dah cukup, dah banyak, dah boleh buat live, push lah buat live. Sebab sekarang ni kita bersaing dengan affiliate ramai. Kalau kita start buat live, ibarat kita dah 5 langkah ke depan daripada affiliate lain lah. So nampak tak? Okay, so bagus Tania. Dia boleh kekalkan dua benda ni. So baguslah Tania. Seterusnya kita tengok kepada audience demografi. Audience demografi 56% akaun ni adalah wanita, 43% adalah lelaki. Okay. Seterusnya umur, 64% berumur 25 hingga 34. Dari segi umur 25 hingga 34 ni kita tak ada masalah sangat. Sebab kategori umur 25 hingga 34 ni adalah kategori manusia yang dia boleh beli apa sahaja sebab dia orang ada kekuatan ekonomi, dia orang ada kekuatan untuk membeli kan. So dia orang ada kewangan sendiri kan, 25 hingga 34. So dari segi umur tak ada masalah. Cumanya dekat bahagian audience demografi. Audience demografi ni adalah orang yang follow akaun kita ataupun orang yang view akaun kita lah. Cuba tengok 56% adalah female, 43% adalah lelaki. So bila kita tengok macam ni, kalau memang akaun ni memang kita punya prospect customer, kita memang kita target wanita, tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah, okay, biar je. Tapi actually kalau macam Tuan kan, saya tengok Tuan macam jual macam seluar dalam lelaki kan, macam banyaknya jual barang lelaki. So sebaiknya lah kalau sebenarnya memang Tuan nak target prospect customer lelaki, sebaiknya actually Tuan punya ni kan, kalau memang prospect customer Tuan lelaki, Tuan nak fokus lelaki, sebaiknya ni naik paling-paling 60 ke 70% lah. 43 ni sepatutnya 60 hingga 70%. Tapi kalau memang Tuan nak biarkan jantina ni balance dua-dua, so tak apalah, tak ada masalah. Cumanya kalau macam saya tengok Tuan buat live ke apa kan, itulah Tuan jual barang lelaki, follower Tuan macam ni lah. Maybe kalau Tuan tahu follower Tuan banyak perempuan, Tuan waktu live tu Tuan jual barang perempuan, maybe benda tu convert lagi banyak sale. Mungkin. Tapi kalau Tuan rasa dah okay dengan live yang Tuan buat sekarang, proceed sahajalah. Okay. Sebab kalau pada saya, akaun Tuan ni dah organic follower kan. Akaun Tuan ni organic follower. Tuan jual apa pun tak ada jadi masalah. Cumanya bila Tuan nampak 56% ni wanita, bila Tuan fokus kepada produk yang macam tu, potensi untuk close sale tu lebih tinggi lah sebab 56% dengan 43%. 56 lagi banyak kan. Tapi ikutlah kalau Tuan rasa okay dengan Tuan buat live jual barang yang lelaki, ikut. So kita boleh take advantage lah sebenarnya kat sini. Kita kena bijak untuk convert lebih banyak sale dengan kita gunakan audience demografi yang ada pada akaun kita. Seterusnya kita tengok kepada video-video Tuan ni lah. Okay, so akaun ni tu saya cakap akaun ni mungkin akaun lama kan. 76k follower. Like pun dah ada 2 juta. Okay, so akaun ni saya boleh cakap dia dah ada organic follower dia. Bila akaun macam ni, dia actually jual apa sahaja pun tak ada masalah. Akaun 76% yang ada organic follower ni, jual apa pun tak jadi masalah. Cumanya dari segi kita nak macam orang kata apa, ada je akaun yang 70% tapi dia view dia stuck. Lepas tu ada je yang 70 akaun dia berpuluh-puluh ribu follower tapi view dia bukan stuck, nak dapat sale pun susah kan. Tapi saya tengok akaun Tuan ni ada organic follower. So bila kita bijak dengan Tuan pun banyak push engagement melalui live, pada saya akaun Tuan ni memang nak jual apa pun tak ada masalah lah. Okay, ni antara akaun yang kalau saya bedah ni, lapanglah dada saya. Pada saya, Tuan ni tak ada masalah sangat lah sebenarnya. Apa yang kita nak improve sangat pun akaun ni. Kan? Tuan pun dengan konsisten buat live-nya. Kan?
just jalan je. Okay? Just jalan je. Macam tak cakap. Tengok, ada tak start di 100 view? Memang tak lah. Bila account ni, dia ada organic follower, dia tak akan pernah start dekat 100 view. Okay? Dia tak akan pernah start dekat 100 view lah. Lagi pula, dia tarik engagement melalui live. Memang tak akanlah dia start dekat 100 view. Okay, so sekarang ni kita cuba tengok SEO lah. Sebab SEO ni selalunya isu affiliate kan. Okay, nampak dekat atas ni, shaving wajah. Okay lah tu, kenalah tu SEO tu kan. Okay, ni sabun Dobi keluar. Okay, lagi apa? Kita tengok video beg kuning lah ya. Nampak pisau Jepun viral. Ni korang ni, yang account 70% tak keluar ni, kan? Ni jual apa ni? Jual kerusi keluar kat atas ni kod kehidupan. Patut tuan, kalau tuan nak SEO tuan ni keluar kerusi, description tulislah tuan. Sebab SEO ni dia ada kat 3 tempat. Dalam video, dekat description dengan hashtag. Okay. So dia detect apa? Dia detect kod kehidupan. Kalau tuan nak cakap pasal kerusi ni kan, tuan nak sorok SEO tu, tuan buat kecil, tulislah kerusi apa ni? Kerusi apa nama ni? Kerusi healing ke kan? Saya pun tak tahu ni kerusi healing kan? Betul lah nama ni kerusi healing kan? Tuan tulis kerusi healing kecil kan, tuan letak kat bawah ni, kecil. Tulis je. Sebab nanti TikTok ni, tapi kena tulis dekat TikTok lah. TikTok ni, kalau kita tulis keyword tu melalui TikTok, walaupun kita tulis kecil, dia boleh detect. So SEO ni kalau tuan nak kasih keluar ni kan, kerusi healing ni, tuan tulislah kecil, kerusi healing tu letak kat kecil bawah ni. Lepas tu description tu tuan tulis. Orang nak healing tepi pantai tu jangan lupa bawa kerusi healing. Macam tu, kena ada perkataan kerusi healing tu. Lepas tu hashtag ni pun dia ada cara tulis dia tuan. Tulis hashtag ni dia actually khusus ke umum. Maksudnya kalau tuan memang nak promote kerusi healing, nak SEO keluar kerusi healing tu depan. Yang umum-umum tu belakang. Kerusi healing depan, kerusi healing, kerusi santai ke kan, depan hashtag tu. Baru yang belakang. Baru dia akan keluar ke atas tu. Contohnya apa? Sabun. Nampak tak tuan? Jadi ni nampak tak? Dia tak keluar. Dia salah SEO ni. Kita nak jual sabun. Wax kan? Tapi yang keluar Proton Persona. So macam saya ajar kat tuan. Description, apa tu? SEO ni ada tiga tempat. Dalam video, description, hashtag. Okay? So kalau boleh dalam video ni tulis kecil sorok kat bawah ni. Letak kat sini. Wax ke kan? Wax ke sabun ke kan, tak kisahlah tuan apa yang tuan nak keluarkan kat SEO ni, letak kecil kat bawah ni. Lepas tu description cakap, lepas tu hashtag pula yang macam saya cakap tadi, khusus dulu ke depan. Apa yang tuan nak keluar kat atas ni, wax, tulis wax dulu kat depan. Kan, macam tu lah. Kalau nak improve SEO boleh tengok dalam ebook saya ada ajar tentang SEO. Boleh juga tengok dekat saya punya TikTok, ada playlist tu tajuk SEO. Boleh improve SEO tuan lah. Apa ni? So SEO tuan keluar, cumanya tepat tak tepat je. Yang macam ni tak keluar pula Cubalah tuan tambah satu dalam video. Saya kalau dalam video, maybe orang tak nampak mana saya punya SEO tu. Orang tak nampak sebab actually saya bawa, contohlah sambal kering ni kan, saya tulis kecil, lepas tu saya letak bawah sampai dekat bahagian hitam ni. Orang tak nampak, memang tak nampak. Tapi jangan sampai dia terdelete. Kadang-kadang kalau ke bawah sangat, dia akan tunjuk button delete kan. Dia ke bawah tapi dia still ada. Tapi dia dah kat bawah dah, dekat bahagian hitam ni. Macam tu lah, kita tulis SEO. Tu kalau nak improve SEO dari sudut video lah. Seterusnya dari segi editing. Editing saya tak ada apa masalah sangat tuan, sebab tuan pun banyak guna video sendiri. Dari sudut video pun saya tengok views tuan dah okey. Bila views macam ni dah okey, actually dari sudut editing tu dia tak ada apa masalah sangat lah. Seterusnya dari segi 4R. 4R di mana kalau kita post video, kita jadi orang yang first like, comment, save dan share lah. Okay, nampak ni. Okey lah ni tuan post video, tuan juga yang komen. Benda tu actually bila orang nampak, dia buat orang lain nak komen juga kan. Okay. Bagus lampu ni
Panas ke tak panas lampu ni? Saya pun ingat nak beli lampu baru lah, kecil sikit, lampu saya besar. Okay. So tuan, akaun ni tak ada apa sangat nak saya nak komenkan. Just tuan improve sajalah. Keep on track. Itu je saya cakap. Keep on track. Tuan di jalan yang saya cakap, di jalan yang betul lah. Affiliate yang dah tahu cara nak buat sale. Just keep moving. Itu je. Okay? Nah, so itulah untuk akaun tuan. Seterusnya untuk akaun terakhir 1, 2, 3, 4, 5 Niota Malaysia. Okay, so untuk akaun Niota Malaysia, ya okay. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So kita akan bedah akaun Niota Malaysia. Akaun Niota Malaysia ni macam biasalah, kita akan kenal dulu akaun, lepas tu baru kita akan tengok satu-satu video dekat akaun ni lah. Akaun ni, sekejap Okay, akaun ni macam biasa kita akan notice logo warna merah ni lah. Logo warna merah ni menandakan yang akaun ni banyak menghasilkan konten ataupun banyak menghasilkan live lah. Dan tak semua akaun affiliate ada logo warna merah ni. So tahniah dan kekalkan. Okay, logo warna merah ni. So akaun Niota Malaysia ni baru ada 1.8k follower, ada 475 produk. Walaupun follower dia baru 1.8k tapi produk dia dah banyak. Akaun ni didaftarkan dengan 2 kategori iaitu home and lifestyle dan juga dan juga mom and babies lah. So bio okey, kekalkan sahaja. Untuk 2 kategori ni, fokuslah 2 kategori ni untuk buat konten, untuk push more views dan dapatkan lebih banyak sale. Dalam masa 30 hari, akaun ni dah menghasilkan 49 video lah. Banyak, bagus dan dah convert juga kepada sale. Untuk live masih kosong. Kalau nak buat live pun bagus sebenarnya. Sekarang ni kalau kita affiliate ramai kan, so kalau kita buat live, actually ibarat kita 5 langkah ke depan daripada affiliate lain. Nak belajar buat sale melalui live, boleh tanya dia dalam grup Golden Circle Club tu, sebab ramai, kita semua pun boleh kata ramai yang buat sale melalui live lah, saya juga. So nak buat sale melalui live ni ada teknik dia, boleh tanya dalam grup Golden Circle Club. Saya nak ajar kat sini pun nanti jadi panjang kan. So kalau nak belajar buat sale daripada live, boleh tanya dalam grup Golden Circle Club. Okay. Kalau tak nak buat live, tak apa, fokus buat konten sahaja pun okay. Cumanya sekarang ni dah terlalu ramai affiliate. Kalau nak 5 langkah ke depan, cubalah buat live juga. Seterusnya audience demografi. Audience demografi 62% adalah wanita dan 67% berumur 25 hingga 34. Alhamdulillah. So akaun ni mempunyai target audience, mempunyai audience demografi yang saya cakap sihat. Sangat-sangat bagus. Bila audience kita wanita berumur 25 hingga 34, ini adalah kategori audience yang kita jual apa je diorang mudah nak beli. Terutamanya tengok umur dia 25 hingga 34 ni, diorang ada kekuatan ekonomi, diorang ada kuasa untuk membeli, diorang ada duit sendiri. Dan pula gendernya adalah wanita, faham-faham je lah kan. So akaun ni mempunyai kategori audience yang mudah je kalau kita nak jual apa-apa. So baguslah. Just keep buat je video untuk convert sale. Okay. Sekejap saya minum air. Okay. So itulah, akaun ni tak ada masalah sangat dari segi background dia. Seterusnya kita tengok video-video dalam akaun ni. Okay. Sekejap Okay, firstly kita akan tengok adakah akaun ni akaun yang start di 100 view lah. Cara nak tengok mudah je. Kita scroll ke bawah. Macam ni. Okay, contohlah kita stop kat sini contoh, okay. So ada berapa video? 4 kali 4, 16 video So daripada 16 video ni ada tak yang start di 100 view? Jom kita tengok So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 daripada 16 video start di 100 view. Okay, banyak tak? 11 daripada 16, banyak kan? Okay. Start ni pun ada tahap dia. Tahap permulaan, tahap pertengahan, tahap awal. So saya boleh cakap lah akaun ni start di tahap Sekejap Saya boleh cakap akaun ni start di tahap yang pertengahan lah. Pertengahan.
Sebab awak masih lagi ada video-video yang lebih daripada 100 view kan. Contoh ni 1405. Sorry, bukan pertengahan, tahap awal tahap awal. Sebab awak masih ada lagi video yang 1400, 500 kan. So account ni start di tahap awal. Okay. Cumanya nampak kan dia dah banyak dekat 100 kan. Nampak kan? Nampak kan? Nampak kan? Dia dah banyak start dekat 100 kan. Okay, so apa perlu buat? Account ni apa perlu buat? Sekejap saya kena tengok dulu. So apa perlu buat? Kalau macam video-video yang bawah 100 macam ni contoh macam ni 50, 81, cuba klik. Ada apa-apa minor violation tak? Pergi dekat bawah ni, ada more data. Klik more data tu. Ada minor violation tak? Sebab sepatutnya bawah 100 ke puluh-puluh ni kan, takut ada langgar apa-apa violation. Okay, so account ni, saya boleh cakap dia dah start di 100 view di tahap awal. Okay, di tahap awal. So dia boleh jatuh ke tahap pertengahan dan boleh jatuh ke tahap critical. So kena take note benda ni, kena jaga-jaga. Apa kena buat account ni? First saya cadangkan bersihkan dulu account. Macam mana nak bersihkan account? Boleh tengok dekat saya punya TikTok. Dekat TikTok saya ada playlist tau. Dekat sini ada playlist. Ada playlist saya tu tajuk dia Start 100 View. Pergi dekat playlist tu, kalau boleh tengoklah semua video tu. Tapi kalau tak ada masa sangat, saya minta awak cari satu video dalam playlist Start 100 View tu. Cari video yang saya ajar 5 cara untuk bersihkan account. Cari dulu video yang tu. So buat 5 cara tu untuk bersihkan account ni. Bersihkan dulu account. Lepas you dah bersihkan account, benda yang sangat obvious di account ni adalah you tak ada personal branding. Saya tak tahu account ni siapa punya. Faham tak? Adalah nampak sikit-sikit macam avatar ni, macam ni, maybe ni you, maybe lah kan. Lepas tu saya tak tahu betul ke itu you itu betul ke ini pemilik accountnya. Account ni tak ada personal branding. Okay. Kalau ada pun ini ke you kan? Tak tahu. Ni ke you? Tak tahu. So account ni tiada personal branding. Bila you dah bersihkan account dengan 5 cara saya cakap bersihkan account tu, pergi tengok pula dekat group info GCC saya ada buat 10 episod editing. Tengok episod pertama. Episod pertama saya explain tentang personal branding. Account ni kena ada personal branding. You nak fight dengan orang lain, you kena ada personal branding. Personal branding juga actually menarik engagement yang bagus ke account kita. Okay? Nampak tak? Dia dah start dekat 100 macam ni. Kalau you tak bina personal branding kat account ni, dia akan start macam ni dan boleh jatuh ke tahap pertengahan dan juga tahap critical. Benda tu boleh sampai 60 hari ke 90 hari dan lebih 90 hari pun. Okay? So you kena bersihkan account, lahirkan personal branding lah account ni. Seterusnya editing. Sebab saya perasan bila you banyak guna video yang bukan you punya, macam contoh macam ni ni sekejap mana tadi? Alamak. Sekejap je. Okey, macam mana? Macam ni contoh. Macam ni lah contoh kan. Ni bukan you punya video kan? Okay, so bila bukan video kita, pastikan editing tu cukup lah untuk mengubah ID. Saya ada buat 10 episod editing tu. Kan? Cuba you tengok lah. Tapi actually, dari segi editing, saya tengok you dari segi editing kan, you tak nak katanya masalah utama you adalah editing, bukan. Masalah utama yang menyebabkan account ni stuck bukan sebab editing sangat pun. Actually sebab tak ada personal branding. Faham tak? So personal branding tu sangat-sangat penting dekat account ni. Improve personal branding. Editing tu saya boleh nampak lah you edit-edit juga. Kalau tak ada personal branding pun dia takkan tarik. Walaupun editing kita dah bagus. So improve personal branding. So itu untuk start di 100 view lah. Bersihkan account.
kena buat personal branding lah. Seterusnya, saya akan tengok berapa video sehari akaun ni post lah. Ni 3 jam yang lepas 1, 2. Okey, ni 1 hari 1, 2. Okey, 2 hari lepas 1, 2. 3 hari lepas 1, 2, 3. Okey, so dari sudut konsisten bagus. Bagus, okey. So, akaun yang bawah 10,000 follower, memang saya cakap, akaun yang bawah 10,000 follower, paling kurang 3 hingga 5 video sehari dan jangan ada hari yang tak ada konten lah. Memang siapa yang bawah 10,000 follower, dia kena fight lebih sebab kita tak ada organic follower tau. So, kalau nak maintain view, kalau nak maintain sales setiap hari, memang kena paling kurang 3 hingga 5 video sehari dan jangan ada hari yang tak ada konten lah. Untuk follower yang bawah 10,000, memang kena kerja keras sikit lah. Okay, so seterusnya untuk SEO. SEO ni kita akan tengok video-video beg kuning, okay? Okay, SEO ni kita akan tengok kat atas ni lah, kotak atas ni. Nampak tak? Find related content, maksudnya TikTok tak detect lagi SEO nya. Ni resepi. Okay, ni kuali. Okay, keluar. Ni keluar. Ni apa? Buku. Buku tak keluar. Ni apa? Kuali ke? Tak keluar. Okay, ni ke you. Comel je you. You comel. You gunalah diri you as personal branding. Tak payah guna avatar pun. You dah cukup cantik dah. Guna je diri you as personal branding. Banyakkan personal branding diri you dekat account ni. Kalau you banyakkan diri you as personal branding dekat account ni, you percayalah dalam 2-3 bulan account you ni boleh keluar daripada start 100 view dan sale pun boleh dapat banyak. Guna je you punya personal branding ni, diri you ni. Okay? So, SEO ada yang keluar, ada yang tak keluar. So, SEO kena improve lah SEO kena improve. So, SEO kena improve. Kejap Kalau nak belajar tentang SEO, boleh tengok kat ebook saya. Boleh juga tengok dekat saya punya playlist TikTok, ada berkenaan SEO. SEO ni kadang take time. Dan juga kadang kalau kita jarang promote barang tu, SEO tu memang lambat sikit keluar. Kita kadang-kadang kena push 3 video yang sama berkenaan konten tu. Bukan 3 video yang sama, 3 video yang berkaitan produk yang sama. Sebab kalau kita tak pernah promote barang tu, memang SEO TikTok kita lambat sikit detect. Contohlah kita jual tumbler ni kan. Tumbler tadi ni, kita tak pernah post tentang tumbler ni contoh kan. So, kalau macam first time, memang kadang-kadang take time nak keluar. Cuba kita push dari segi volume lah. Kita post tentang tumbler ni, video yang berbeza tapi 3 kali. Kadang-kadang bila dah kali ketiga tu, baru TikTok akan detect SEO. Faham tak? Sebab saya tengok dari cara awak tulis SEO ni dah nampak cantik dah. Dalam description ada, dalam hashtag ada, dalam video ada kan. Cumanya tak keluar. Kenapa tak keluar? Kadang-kadang sebab kita tak pernah post tentang Tumblr ni. Maybe first time ke second time ke. Benda tu perlukan volume. Maksudnya maybe after kali ketiga kita post tentang Tumblr ni dengan SEO yang sama, baru dia akan detect keluar SEO ni. Macam tu. Faham tak? Okay. So, untuk SEO kena improve lah. Pastikan 70 hingga 80% video kita di TikTok ni keluar SEO lah. Baru TikTok akan push kepada potential buyer. Untuk editing pula, kalau guna video-video yang bukan kita punya, memang saya cadangkan tengok saya punya 10 episod editing. Saya ada ajar editing macam mana nak mengubah ID video yang asal. Sebab sekarang TikTok sangat-sangat strict dengan video yang kita ambil yang bukan kita punya. Dia sangat-sangat strict. So, kalau editing kita tak cukup untuk mengubah ID, TikTok bukan sahaja tak push view, malah dia boleh kenakan minor violation. Bila banyak-banyak minor violation, akaun kita juga boleh kena ban. Bila kena ban, kita nak withdraw duit pun, commission pun tak boleh. Okay, so akaun ni kena improve lah dari sudut start dia 100 view. Macam saya cakap tadi, bersihkan akaun. Paling-paling penting actually lahirkan personal branding. Guna je muka you ni. Lepas ni dalam 2-3 bulan ni, saya nak video you banyak muka you. Bila you buat macam tu, percayalah you akan tengok you punya views naik, you punya sale pun makin okay. Boleh maintain sale everyday. Guna je muka you ni. Banyakkan video muka you. Okay, personal branding kena lahirkan. Ni guna je watak ni. After that, SEO kena improve. Editing kalau guna video yang bukan kita punya, kena improve editing untuk mengubah ID lah. Untuk mengubah ID video yang asal. Apa-apa pun saya cakap video ni dia bukan isu editing sangat. Isunya tak ada personal branding. Itu sahaja. Okay. So, cukup tak 5? 1, 2, 3, 4, 5. So, cukuplah 5
So untuk video ni, thank you. Lagi 5 kita akan sambung next video. Terima kasih. Assalamualaikum.